So dalam video kali ni aku tak akan borak pasal Miss Minutes tiba-tiba dia turn on dengan Victor Timely ke kan. Kenapa pula AI ni jam kartun tu tiba-tiba turn on dengan manusia, pelik siang. Tu antaranya lah. Dan selepas tu juga ada contoh seperti Ravonna Renslayer, tiba-tiba dia nak rampas kuasa, dia nak jadi partner kepada Victor Timely dan sebagainya. Apakah motifnya dan sebagainya? Jangan risau, aku akan kupaskan perkara itu, cumanya bukan dalam video ni. Dalam video kali ni aku nak kupas tentang satu point yang really memeningkan kepala aku, adalah berkenaan dengan Victor Timely. Let's go. So hello, assalamualaikum semua, welcome back to Finnick Vincent YouTube channel, di mana kita membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumors, Marvel Theory and everything about Marvel. Dan dalam video kali ini adalah correct plot Loki season yang kedua, episod yang ketiga, yang berjudul 1893 tahun lah, literally So macam aku cakap awal tadi, aku takkan borak pasal perkara-perkara lain. Aku akan sentuh satu topik saja dalam satu video ni, iaitu berkenaan dengan Victor Timely. This part memang betul-betul memeningkan kepala aku, sampai berjam-jam aku fikir siapakah Victor Timely ni. Dan sebabnya dia ada sampai rasa satu komen yang Victor Timely ni adalah past He Who Remains ke. Dia sampai ke tahap tu, aku jadi pening lah dengan plot tersebut, sampai kan aku terpaksa balik komik lama 90-an. Lepas tu aku perlu cari reference, aku kena tonton balik tu Loki season 1 episod ke-6 tu. Aku nak tengok apa yang He Who Remains cakap, dan juga aku kena tonton balik Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Because of that lah aku record video ni pukul 5.25 pagi. So aku nak borak pasal Victor Timely tapi tak nak kita nak sentuh komik dulu ke nak sentuh movie dulu? Okey, kita sentuh komik dulu lah, based on the comics Victor Timely ni sebenarnya dia adalah a truly Kang the Conqueror ataupun Nathaniel Richard, yang mana dia dah kalah bertempur dengan Avengers. Because of that, dia pergi patah balik ke masa tahun 1901, Januari 1, dia pergi ke Wisconsin. Kenapa dia pergi kat situ? Sebab dia perlukan satu base. Dia perlukan satu tapak untuk developkan dia punya army, developkan dia punya invention sebagainya, weapon, untuk kembali bertempur dengan Avengers di masa hadapan. That is the purpose of Nathaniel Richard lah pada waktu tu. Kenapa dia pergi ke tahun 1901? So dia possesskan ataupun dia gelarkan diri dia sebagai Victor Timely. Okay, tapi Victor Timely dia juga pernah pergi ke satu tempat ni, dia macam sort of luar daripada space, luar daripada time juga. Dan dekat situ, bila dia duduk dekat luar daripada time and space, dia telah meletakkan robot lah dekat tempatnya, dekat Wisconsin itu, untuk mewujudkan robot dia ni macam seakan-akan manusia. Bila mana orang tengok dia ni, okay, Victor Timely mati pada tahun sekian-sekian, anak dia sambung legacy dia. Sedangkan dia tak sambung pun. Dia memang hidup selama ni duduk dekat space, luar daripada masa, luar daripada space yang dia sepatutnya duduk dekat Wisconsin tu. Dia sama seperti macam Kingo duduk dekat dunia, dekat Secret Timeline ni, and dia jadi pelakon cerita ni, dia jadi pelakon cerita tu. Apa yang dia cakap adalah itu adalah anak dia, itu adalah cucu dia dan sebagainya, itu adalah atuk dia. Sedangkan it is all the way Kingo, all the way. So itu adalah satu konsepnya lah, apa yang berlaku dalam komik. Victor Timely dia ada sampai the third generation, tak silap aku. Ada juga generation yang lain yang menciptakan Human Torch. Ada juga generation yang dikenali sebagai descendant ataupun bapa kepada Reed Richard pun ada juga. Tapi benda tu sangat-sangat kompleks and complicated lah. Dan itulah apa yang berlaku dengan Victor Timely. Sehingga Victor Timely dalam komik, dia menciptakan Timely Wisconsin tu, bandar, yang mana dia menjadi datuk bandar pertama. Dia menjadikan tempat tu sebagai Chronopolis lah. That is apa yang berlaku dalam komik. Tapi dalam movie, dalam MCU ni, it is a totally different thing. Sumpah, ni komik alteration story yang sangat-sangat berbeza. Tapi it is kind of good bagi aku. It is kind of good sebab untuk bagi story ni ataupun bagi plot ni relevant kepada penceritaan MCU. Sebab back then kalau dalam komik tahun 90-an tu, cerita-cerita kalau dia nak letakkan dalam cerita sekarang, dalam abad 20 ni, dia tak relevant. Okay, so because of that, dia alter story. And aku rasa memang dia confirm memang alter story. Dia takkan refer on Victor Timely spesifik bulat-bulat macam mana Victor Timely jadi. Okay, so dalam MCU, dalam series Loki ni, Victor Timely dikenalkan kepada kita is a variant of Kang yang tinggal dan juga bukanlah lahir, masa tu dia budak lagi, pada tahun 18, aku tak ingat, 1868 tak silap aku. Kejap aku check. Ya betul, 1868 dekat Chicago,
Chicago, Illinois. Ni masa ni dekat Sacred Timeline. Tapi cumanya masa ni, masa Ravonna Renslayer dan juga Miss Minutes ditugaskan oleh He Who Remains sebelum He Who Remains mati, mereka berdua ni perlu meletakkan buku TVA guideline, macam guidebook macam tu, macam mana mesin di TVA, temporal loom dan sebagainya. Semua benda terletak dekat dalam buku tu lah. Ravonna perlu meletakkan buku ni dekat satu tingkap, yang mana tingkap bilik tu merupakan Victor Timely masa kecil. Okey, dekat sini masa ni orang akan dah start fikir, adakah He Who Remains ataupun masa tersebut 1868 dekat Sacred Timeline ni adalah the past of He Who Remains. Okey, masa tu aku pun fikir macam tu, tapi selepas menonton yang kali ni aku tengok 2 kali je, aku tak tengok 3 kali, aku tengok 2 kali je. Kita akan ingat macam Victor Timely tu adalah He Who Remains ataupun the past of He Who Remains sebelum terciptanya TVA, sebelum Multiversal War dan sebagainya. But right after that, selepas Loki dan juga Mobius nak trace di manakah Ravonna Renslayer dan juga Miss Minute ni, dia pergi ke tahun 1893. Okey, dekat ni masa ni masih lagi dekat Chicago, Illinois, cumanya kali ni dekat branch timeline. Maksudnya bila branch timeline ni, ini adalah timeline yang create ataupun dilabelkan sebagai Nexus event. Okey, faham kena keep up dengan apa yang aku cakap Dan at the end of this scene, di mana untuk episod kali ni kita dapat tahu memang Sylvie membenarkan Victor Timely untuk pergi mengikut Loki dan juga Mobius pergi ke TVA untuk membaiki temporal loom ataupun untuk memberikan aura of He Who Remains itu kepada Obi untuk mengakses lah tempat spaghettification itu dan cuba untuk membaiki apa yang terjadi dekat raw timeline, physical timeline dan sebagainya, untuk fix lah apa yang terjadi, the chaos yang terjadi dekat TVA sekarang ni. But the question is, adakah Victor Timely akan soon menjadi He Who Remains? Dan aku surprisingly, it took me hours and hours untuk study about this thing, and aku tulis dalam buku ni. At some point aku merasakan this is macam harsh teori lah, teori yang sangat-sangat aku rasa probably memang takkan terjadi, but if dia terjadi, aku rasa it is kind of make sense dengan MCU. Aku rasa that Victor Timely is literally Kang the Conqueror. Victor Timely is literally He Who Remains. Okay, sebab apa? Sebab apa aku mention Victor Timely Sebabnya aku perasan sepanjang Kang muncul dalam MCU ni kan, aku tak pernah dengar yang dia mentionkan dirinya sebagai Nathaniel Richard. Even dalam Loki season yang ke-1, episod yang ke-6, He Who Remains mention pasal dirinya, the original of variant of Kang the Conqueror adalah berasal daripada abad 31, which mean benda tu memang betul dalam komik pun. The origin of Kang the Conqueror, the origin of Nathaniel Richard datangnya daripada abad 31. Ingat betul-betul lah, sebab aku takut korang lost track dengan apa yang aku nak bagi tahu. Dan dekat situ dia tak pernah mention nama the original version of Nathaniel Richard ni adalah Nathaniel Richard. Dia tak pernah mention nama langsung Immortus ke Ramatat ke. Sepatutnya mereka semua ni namanya adalah Nathaniel Richard at some point lah. Memang a descendant of Reed Richard basically. Tapi namanya tak disebut. Sebab apa? Sebab aku rasa MCU akan pakai Kang the Conqueror, Ramatat dan sebagainya ni as a nama Victor Timely. Probably lah, aku boleh jadi salah Sebabnya kenapa aku rasa benda ni akan terjadi is because of Victor Timely is kind of looping yang terjadi, ataupun dia adalah variant dan juga create a Nexus event lah. Sebelum ni kita tahu He Who Remains, dia ada bagi offer, dia ada bagi tahu dekat Loki and Sylvie macam mana benda ni akan berakhir. Kalau benda ni tak ikut macam mana kau nak aku cakap ni, benda ni akan go over and over and over and over again. Tak kira lah different cara yang kau lalui Multiversal War, kau ada melawan dengan different war ke, tapi Multiversal War tapi different, cara method dia tu berbeza, tapi at the end the outcome of that story Multiversal War tu akan berakhir He Who Remains duduk dekat Citadel at the end of the time. Maksudnya outcome-nya akan sentiasa sama. Tapi He Who Remains ada mention pasal sama ada kau akan bunuh aku and biarkan variant aku terlahir dan Multiversal War akan terjadi banyak-banyak kali, ataupun kau dengan Sylvie, kau yang run this place. Sebab apa? Sebab aku penat. Nanti aku akan explain lagi pasal benda ni at the end of this video. Dan juga kenapa aku rasa Victor Timely adalah Kang the Conqueror dan juga Victor Timely adalah He Who Remains. Ini adalah explanation lah yang aku tulis dalam buku. So masa tu kita dapat tahulah He Who Remains mati dibunuh oleh Sylvie. Itu adalah the absolute point. Itu adalah jawapannya selepas episod yang ketiga ni, ianya menjawab segalanya lah. Absolute point di mana selepas He Who Remains mati, terlahirlah
Multiverse War, terlahirlah the variant of Kang dalam Sacred Timeline. Tak kira branch timeline, kita kira Sacred Timeline. Sebab sebelum ni, the Sacred Timeline yang diwujudkan oleh He Who Remains itu bermaksud dia seorang je dia wujud. Version of Kang, version of Nathaniel Richard ke Victor Timely ke, dia seorang je wujud. Tak pernah wujud Immortus, tak pernah wujud Ramatak. Tak, dia seorang je wujud. Sebab apa? Sebab dia telah menggunakan Alliance untuk weaponizekan Alliance ni untuk membunuh segala, untuk prunkan segala variant of Kang, membuatkan He Who Remains is the only one yang survive all the way sampai ke Multiverse War, sampailah kepada penciptaan untuk TVA. Okay? Tapi selepas dia mati, branch timeline terjadi. And Kang the Conqueror, Kang, every variant of Kang kembali muncul. Dia bukan out of sudden, dia macam ada satu development juga. Kenapa Kang diletakkan dalam Sacred Timeline? Susah sebenarnya aku nak explain benda ni, sebab tu aku rasa macam malas nak buat video ni. Tapi masa tu dekat branch timeline semuanya telah lahir lah. Kang semua dah ada dalam Sacred Timeline, termasuklah Kang, the original Kang, iaitu daripada abad 31. This is the original sebabnya dalam Marvel Comics, macam mana variant of Kang ini terlahir adalah disebabkan time travel yang diwujudkan oleh Nathaniel Richard pada abad 31. Kenapa dia nak buat time travel tu is because of dia rasa ada sort of macam desire ataupun keinginan untuk mencipta mesin masa untuk pergi ke luar daripada masa dia. Sebab apa? Sebab abad 31 pada waktu itu memang sangat-sangat aman, sangat-sangat damai, tiada peperangan yang berlaku. Tak. So dia rasakan the inner self of him, dia rasa diri dia rasa sangat kosong. Because of that, dia telah mencipta satu mesin masa yang berbentuk Phoenix tu, yang bentuk macam kucing tu, dan dia pergi ke zaman dulu, zaman Mesir kan. Dia pergi masa tu lah dia jadi Ramatak at the first place. Lepas tu dia kalah dengan Fantastic Four dan sebagainya. Bermulalah Scarlet Centurion lah, lepas tu Kang the Conqueror, Victor Timely, lepas tu banyak lagi variant of Kang ni. Lepas tu dekat branch timeline pun dia berjumpa dengan Kang ini, dia cipta another Kang dan sebagainya. Sampai dalam Marvel Comics pun, kalau kau tak kira lah kau nak Wikipedia ke whatsoever, kau memang tak boleh trace punya macam mana salah silah Kang ni, macam mana dia pergi kepada ni. Sebab cerita ni memang sangat kompleks, dan kekompleksan ini, walaupun ni bukan satu perkataan, perkara yang kompleks ini diterapkan di dalam MCU, di dalam series Loki ni. So disebabkan itu, aku rasa Victor Timely tu adalah Kang the Conqueror yang muncul pada abad 31, the original. Lepas tu, lepasnya Multiverse War dah start semua, dan Kang abad 31 ni dah ada dekat dalam Sacred Timeline. Dia memulakan perjalanannya pergi ke Mesir, pergi menjadi Scarlet Centurion, pergi merampas segala conquer timeline dan sebagainya, sampailah kepada pinpoint dia berjumpa dengan The Council of Kang, Immortus dan sebagainya, yang mana dia berkumpul sehingga kan The Council of Kang ni ingin berpaling tadah. Dia ingin berpaling tadah, dia rosakkan mesin masa Kang the Conqueror ni, the prime Kang ni kan, sampaikan Kang ni dicampakkan pergi ke Quantum Realm sebabkan mesin masanya yang rosak. Masa itulah kita jumpa dengan Jeanette, kita jumpa dengan The Ant Family dalam Quantumania ataupun Quantum Realm. But at a certain point, kalau korang perasan dalam cerita Ant-Man and the Wasp Quantumania, the motivasi yang digunakan oleh Kang the Conqueror dengan He Who Remains adalah sama tau. Sebab apa? Dia tunjukkan the Sacred Timeline tu bermaksud purpose Kang the Conqueror untuk conquering timeline ni is far much way jauh daripada pemikiran seorang manusia biasa. Katakan macam Ant-Man and Family dan sebagainya cuba untuk hentikan Kang sebab dia tak faham apakah purpose of Kang. Adakah untuk hanya membunuh orang begitu saja kan, hanya macam untuk genocide ataupun massacre dan sebagainya. Tak. Dia punya purpose adalah untuk conquering timeline supaya The Council of Kang yang perangainya ni macam budak-budak suka alter timeline dan sebagainya ni, dia ingin conquer all of that dan menamatkan segala perkara ni. Sebab at the first place, dia rasa perbuatan yang dia buat ni, time travel is wrong, adalah salah at the first place. Kenapa? Apa buktinya? Adalah disebabkan pada penghujung episod untuk Loki season yang pertama, di mana He Who Remains memberi option tu untuk sama ada kau bunuh aku, lepas tu every variant can muncul dan kau ataupun kau boleh rule this thing. Kenapa? It's because of dia penat. Kenapa dia penat? Disebabkan dia juga terperangkap dalam penjara masa. Bukan saja variant yang kau cakap nak free will. Senang cerita, the moral concept of multiverse, tak akan ada orang pun boleh free will sebenarnya. Itu apa yang He Who Remains cakap lah. Past, present, future.
There's no such thing as free will. Disebabkan itu dia terperangkap dalam masa. Bila mana dia terperangkap, bukan terperangkap dalam masa lah, walaupun dia duduk luar daripada masa, luar daripada sacred timeline, tapi itu hanya tugasnya. Dia tak boleh nak pergi bercinta ke, dia tak boleh mendirikan rumah tangga, dia tak boleh bekerja macam Sylvie kerja kat McDonald's, tak boleh. Sebab dia kena jaga benda yang lagi besar daripada apa yang manusia biasa patut buat, which is the sacred timeline. So dekat situlah dia duduk kat Citadel of the End of the Time, menjaga sacred timeline tu, prune every kind of branch over and over and over again. Tapi baik, kita balik kepada point tu, di mana penghujung untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Ant-Man telah bertumbuk dengan Kang the Conqueror sampai kan Kang dia sedut masuk ke dalam Chrono Ball ataupun dalam time machine yang ataupun apa sources bola tu kan, bola masa yang Kang cipta tu kan, dia sedut masuk. Adalah aku pun pernah buat teori yang Kang akan jadi a variant of Beyonder whatsoever, tapi after episode 3 ni aku rasa it is kind of make sense macam mana terjadinya He Who Remains at the first place, iaitu melalui Victor Timely, melalui Kang the Conqueror. Tapi Victor Timely, aku rasa Victor Timely is not a variant yang supposed to wujud at the first place lah. Dia macam ni aku bagi satu gambaran ini adalah perjalanan masa kan. Lepas tu, ini titiknya. Ini adalah titik di mana He Who Remains mati. Tapi bila He Who Remains mati, dia telah mewujudkan banyak branch timeline. Lepas tu wujudnya Kang abad 31 tu, the original Kang sebenarnya. Lepas tu Kang melalui semula perjalanannya pergi ke jadi Ramattak dan sebagainya, Scarlet Centurion, sampailah Council of Kang. Lepas Council of Kang terwujud, terbina, the Council of Kang ini ingin berpaling tadah kepada Kang the Conqueror dan campakkan Kang the Conqueror ni pergi ke Quantum Realm. Tapi Kang tak dapat keluar daripada Quantum Realm tu sebabnya dia kalah bertempur dengan Ant-Man, ataupun specifically dia kalah dengan semut tapi dia bukan kalah bermaksud dia mati, tapi dia sedut masuk ke dalam Chrono Ball. Apa yang kita tak tahu pasal Chrono Ball itu ianya adalah juga berkaitan dengan masa, berkaitan dengan probability, berkaitan dengan kebarangkalian. Bila kau dicampak masuk dalam tu, kita tahu apa benda yang ada di dalam benda bola tu. Boleh jadi yang Kang yang disedut masuk dalam Chrono Ball tu dicampak balik ke masa 1868 ataupun lebih awal lagi, di mana dia ni muncul sebagai seorang budak dekat situ, dan sepatutnya dia tak terjadi pun, dan dia muncul dekat Sacred Timeline. Okay? Dan benda ni dia akan happen, eventually akan happen banyak-banyak kali. Sekarang ni pun kita dah dapat tahu Victor Timely sudah pun pergi ke TVA, dan probably ini adalah jalannya. Kau faham tak? Ini adalah jalannya macam mana Victor Timely finally lepas Secret Wars nanti akan jadi He Who Remains, penjaga kepada time, penjaga kepada Sacred Timeline. Tapi kenapa aku rasa benda ni akan berbeza adalah disebabkan akan ada absolute point yang lain yang membuatkan Loki dan Sylvie yang menjadi ruler of TVA at the end of not this season, mungkin bukan ending season ni, mungkin ending season 3 ke, ataupun at some point cerita lain ke, yang mana membuatkan Multiversal War kali ni is going to be different than Multiversal War yang lain. Dekat sinilah bila Victor Timely pergi ke TVA tu, dekat situlah dia akan melalui perjalanannya menjadi He Who Remains. Dia akan dia akan berjumpa dengan Obi, dia akan berjumpa dengan siapa lagi, orang-orang kat situ, Casey dan sebagainya, yang mempelajari tentang TVA. Lepas tu dia juga akan witness Secret Wars, dia akan berjumpa dengan variant-variant semua bertempur each other, and at the end of the time He Who Remains akan kembali di masa. Tapi cumanya aku tak rasa benda ni akan happen the same way macam Multiversal Wars sebelum ni. Sebab aku rasa Multiversal War memang berlaku banyak kali, lebih daripada 3 kali yang berlaku. Sebab He Who Remains Dimension, dia hidup selama eons, dan aku dah penat. At the end dia aku akan duduk kat sini. No matter outcome apa yang kau buat, this is the final episode of it lah. Aku akan berada di hujung ni. Tapi kalau kau pilih decision lain, then we never know lah. Macam tu. Aku rasa dia berkaitan juga dengan skrip. Yang He Who Remains cakap tu. Skrip yang dia bacakan, yang dia dia buat laluan tu sampai ke tahap tu saja, sebab this multiversal story akan end differently. Tapi apakah absolute point tu? We never know. Kita tak akan tahu setakat ni. Daripada episod 3 ni, apa yang aku confirm, apa yang kita boleh confirmkan, yang aku rasa, aku percaya Victor Timely tu adalah He Who Remains, dan Victor Timely tu juga adalah Kang the Conqueror. Dan aku percaya juga mungkin kalau Kang the Conqueror muncul at some point, dia bukan akan jadi villain, dia akan menjadi kawan kepada Avengers jugalah. Dan ini memerlukan
memerlukan, bukan niat lah, memerlukan tindakan daripada Loki untuk convincekan Avengers yang this Kang is adalah dekat pihak kita. Siapakah musuh sebenar kita yang kita kena lawan is the Council of Kang. Semua tu Immortus Ramatat, Scarlet Centurion dan sebagainya. Tapi itu sajalah apa yang aku tulis setakat ni, yang mungkin teori ni akan dipatahkan begitu saja. But it is what it is lah. Kenapa aku percaya Victor Timely adalah He Who Remains, Victor Timely adalah Kang the Conqueror. Dan kenapa dia ada possibility jugalah, dia ada possibility kenapa at the end of this episode finale Loki dengan Sylvie dia tak akan jadi the ruler of TVA lagi. Dia akan jadi macam sort of chaotic event lah. Dia ada dua kebarangkalian dia, sama ada TVA hancur di episod yang ke-6 nanti, ataupun Loki dengan Sylvie dah start untuk rule this thing bersama-sama dengan Victor Timely. Sebab aku rasa Victor Timely is quite different lah daripada variant Kang yang lain. Dan siapakah musuhnya, ini suspek aku ini suspek aku lah. Tapi aku rasa korang pun boleh suspek benda ni. Dia sama ada boleh jadi Ouroboros, boleh. Dia boleh jadi Ravonna. Dia boleh juga jadi Miss Minute. Dan juga boleh jadi General Dogs. Tapi aku rasa dia sekarang ni, setakat ni lah, kita tak akan tahu siapakah the main villain. And benda ni bagus tau. Bagus, dia tak sama macam cerita Hawkeye ataupun lain. This is a setup. Dia ada development untuk karakter-karakter ni. Cumanya siapakah the final villain of this finale, we never know, man. So yeah, that's it, correct plot untuk bukan episod kali ni lah, just daripada perspektif Victor Timely saja. Korang rasa adakah teori ni betul, yang Victor Timely adalah He Who Remains dan juga Victor Timely adalah Kang the Conqueror? Korang boleh komen kat bawah, ataupun kalau korang rasa salah pun boleh komen kat bawah jugalah. Aku nak tahu pendapat korang about this thing. Dan kalau ada cacah merbau untuk explanation kali ni, ataupun suara aku tak berpendengar ke, just bagi tahu. Okay, so untuk next video nanti aku akan explain about Miss Minutes, aku akan explain about Ravonna Renslayer, and upcoming episode lah, iaitu episod yang keempat. Okay, so thank you so much for watching this video. I see you guys in the next video for sure. Okay, Assalamualaikum dan bye bye.